Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu pada malam ini dalam pembacaan kitab hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala bersama dengan para pelajar Madrasah Hidayatul Muttaqin lil Banat, dan kita dah berada pada penghujung kitab Sunan Tirmizi, yang mana kita mulakan pembacaan daripada bulan Januari 2023 dan sekarang ini bulan Mei, dan kita berharap insya-Allah dalam minggu ini ataupun minggu depan kita dapat mengkhatamkan kitab Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih banyak-banyak Puan Surya Amin dan juga ahlan Fatimah Az-Zahra dan juga sahabat Latif Harun, Siti Zawiyah serta semua sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga di ruangan Facebook, Ayub Hafiz, Adlin Maira, Fatimah Samsuddin dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita telah tiba pada riwayat yang ke 3597. Riwayat 3597. Masih lagi berkenaan tentang doa-doa yang pelbagai daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, abwabud da'wat. Maka pada 3597 kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala hadatsana Abul Walid ad-Dimashqi qala hadatsana Al-Walid bin Muslim qala hadatsani Ufair bin Ma'dan annahu sami'a Aba Daus al-Yahsubi yuhaddithu an ibni Aiz al-Yahsubi an Umarah bin Za'karah radhiyallahu ta'ala anhum. Maka daripada Umarah bin Za'karah, nama ni kita jarang dengar, bahkan mungkin ada yang kali pertama dengar. Umarah bin Za'karah. Kita lihat kepada sinhara pada baris yang pertama, kata para ulama, sahabi. Beliau adalah seorang sahabat, dan di dalam periwayatan hadis yang sampai kepada kita, lahu hadisun wahid. Beliau hanya ada satu hadis sahaja yang mana riwayat sampai kepada kita, Umarah bin Za'karah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha agung telah berfirman, inna abdi, sesungguhnya hambaku yang sebenar-benarnya adalah, inna abdi kulla abdi, sesungguhnya hamba-hambaku yang sebenar adalah, allazi yadhkuruni, seseorang yang mana mengingatiku, wa huwa mulaqin qirnah, walaupun pada waktu itu sedang bertemu dalam pertarungan dengan lawannya, dengan musuhnya. Orang yang benar-benar ingat Allah ketika mana nyawanya terancam, ketika mana tengah berperang melawan musuh yang di medan peperangan, dan waktu itu dia boleh ingat Allah, itu adalah tanda hamba. Dan ini memang kita dah ulang kali sebut berdasarkan tadabbur ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahawa tahap hamba seseorang adalah berapa banyak dia boleh mengingati Allah melalui doa, melalui zikir. Maka daripada hadis ini menyebut seseorang yang berada dalam keadaan nyawanya terancam, kalaulah dia masih boleh ingat Allah, maka itu adalah hamba Allah yang sebenar. Hadis ini adalah gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sudut ini, dan sanadnya tidaklah begitu kuat, kata Imam Tirmizi. Riwayat 3598, wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Musa Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Wahb bin Jarir qala hadatsani Abi qala sami'tu Mansur bin Zadan yuhaddits an Maimun bin Abi Shabib an Qais bin Sa'd bin Ubadah an Abahu, daripada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ayahnya telah menyerahkan dia, iaitu anak dia yang bernama Qais,
kepada Nabi SAW, yakhdimuh, untuk anaknya pada waktu itu berkhidmat kepada Nabi. Qal, maka berkata Qais, famarra bin Nabi, Nabi SAW telah melewatiku pada satu ketika, wa qad sallaitu, dan pada waktu itu aku baru selesai salat, fadarabani berijlih, maka Nabi SAW telah menolakku dengan kaki baginda yang mulia. Waqal, dan Nabi bersabda, ala adulluka, mahukah aku tunjukkan kepada kamu, ala babin, kepada satu daripada pintu, daripada pintu-pintu syurga. Maka pada waktu tu Nabi tolak Qais bin Sa'ad dengan kaki baginda, dan Nabi SAW bertanya, tak tahu tak pintu syurga, apakah cara dia nak masuk pintu syurga? Maka pada waktu itu Qais menjawab, bala, bahkan wahai Rasulullah. Sabda Nabi, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan hendak Allah. Perbanyakkan la haula wala quwwata illa billah. Itu adalah salah satu daripada cara untuk memasuki pintu syurga. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih gharib daripada sudut ini. Riwayat 3599. Wa bi ilaihi qala hadatsana Musa bin Hizam wa Abd bin Humaid wa ghairu wahidin qalu hadatsana Muhammad bin Bishr qala sami'tu Hani ibn Uthman an ummi Humaydah binti Yasir an jaddatiha Yusairah, daripada Yusairah radhiyallahu taala anha, wa kanat minal muhajirat, dan Yusairah ini tergolong daripada kalangan wanita-wanita sahabiah-sahabiah yang telah turut berhijrah untuk bersama dengan Nabi SAW di Madinah. Maka apa kata Yusairah? Beliau berkata, qala lana Rasulullah, Nabi SAW telah bersabda kepada kami, alaikum nabi tasbih, lazimkanlah ke atas diri kamu untuk berzikir subhanallah, wat tahlil la ilaha illallah, wat taqdis, dan pada waktu itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksud wat taqdis? Lihat kepada sinhara baris yang kedua, ay qaulu subhanal malikul quddus. Maksudnya perbanyakkan zikir subhanal malikul quddus. Kata para ulama, wat taqdis juga boleh memberi maksud memperbanyakkan zikir subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Maka itu maksud taqdis. Nabi kata banyakkan subhanallah, la ilaha illallah, dan taqdis ada dua penerangan. Yang pertama, maksud taqdis adalah subhanal malikul quddus, ataupun taqdis bermaksud subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Pandangan yang ketiga pada sinhara baris yang kedua, wa yumkinu an yurada bi taqdis at-takbir, ada juga menterjemahkan taqdis dengan mengucapkan Allahu Akbar. Maka Nabi pesan kepada sahabiah yang bernama Yusairah bersama dengan teman-teman dia, banyakkan zikir. Alaikunna, lazimkanlah diri kamu dengan zikir-zikir ini. Waqid nabil anamil, Atiyah. Tak tidur lagi Atiyah. Nak bagi salam. Bagi salam nak tidur dah, bagi salam dulu sebelum tidur Bagi salam semua, bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam. Assalamualaikum. Sinilah sini. Bagi salam. Okey dah. Nak tidur. Tidur 11 dah. Wah. Tak sini, tak bawah ni. Waqid nabil anamil. Sabda Nabi, bila berzikir, maka pada waktu itu hitunglah dengan jari. Maka daripada sini Nabi tekankan bila kita berzikir, maka kalaulah boleh, maka pada waktu itu hitung dengan jari. Kenapa Nabi suruh hitung dengan jari? Tak salah nak menggunakan tasbih dan sebagainya. Di sini Nabi terangkan kenapa hitung dengan jari. Fa innahunna, kerana sesungguhnya jari jemari kamu mas'ulat, bakal disoal oleh Allah. Allah akan tanya dia soalan. Dan kalaulah kita gunakan jari jemari kita untuk zikir, maka akan menjadi saksi. Mustantaqat, dan sabda Nabi, jari jemari ini akan diizinkan untuk berkata-kata. Pada hari kiamat jari jemari kita akan bercakap. Nah, bukanlah tubuh badan yang sama, tubuh badan yang berbeza. Wala taghfulna, dan janganlah kalian menjadi lalai. Fatunsainar rahmah, apabila lalai, lalu kamu akan melupakan rahmat Allah. Dan ini bahaya. Selalunya waktu bila kita menjadi lupa rahmat Allah, nikmat Allah, pemberian Allah,
apabila hati kita lalai. Hadis ini kata Imam Tirmizi, innama na'rifu min hadis Hani bin Uthman, hanya kami ketahui daripada riwayat Hani bin Uthman, dan sungguh telah meriwayatkannya Muhammad bin Rabi'ah daripada Hani bin Uthman, riwayat 3600. Wa bi ilaihi qala hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala akhbarani abi an al-Musanna bin Sa'id an Qatadah an Anas, daripada Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ghaza, apabila baginda berperang, maka antara doa Nabi sewaktu berperang adalah, sama-sama kita baca, Allahumma anta adudi wa anta nasiri wa bika uqatil. Maka kan Nabi SAW sebut, orang yang sebenar-benar hamba, ketika mana nyawanya terancam, maka dia boleh ingat Allah. Maka sebab itu waktu Nabi berperang, antara doa Nabi adalah, Ya Allah, dikaulah tempat aku berharap, tempat aku bersandar, tempat aku berserah. Adudi pada waktu itu memberi terjemahan sandaran, berharap, berserah. Wa anta nasiri, dan dikau adalah penolongku. Wa bika uqatil, dan keranamu dan denganmu aku berjuang dan berperang. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Riwayat 3601 menceritakan tentang sebaik-baik doa adalah doa pada 9 Zulhijjah hari Arafah. 3601. Wa bi ilahi qala hadatsana Abu Amr Muslim bin Amr al-Hazza al-Madini qala hadatsani Abdullah ibn Nafi' an Hammad ibn Abi Humaid an Amr ibn Shu'aib an Abi an Jaddi radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairud du'a, sebaik-baik doa sabda Nabi SAW adalah doa pada hari Arafah. Bilakah hari Arafah? 9 Zulhijjah. Kemudian sabda Nabi, wa khairu ma qultu, dan sebaik-baik apa yang telah aku dan para nabi yang terdahulu daripada sebelumku ucapkan. Apakah zikir yang paling baik? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka sabda Nabi, sebaik-baik ucapan yang aku dan Nabi yang terdahulu ucapkan adalah zikir ini. Dan sebab itu kita nampak begitu banyak kelebihan untuk zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Daripada sudut ini, perawi yang bernama Muhammad bin Abi Humaid, beliau dikenali dengan Muhammad bin Abi Humaid, dan beliau adalah Abu Ibrahim Al-Ansari Al-Madini, dan beliau tidaklah begitu kuat periwayatannya di sisi ulama hadis. Bab yang ke-119, riwayat 3602. Maka doa ini doa yang bagus. Saya minta maaf, saya minta izin untuk minum. Doa ini doa yang sangat bagus. Kita minta Allah cantikkan dalaman dan juga luaran kita. Kadang-kadang kita fokus luaran, maka kita minta Allah cantikkan dalaman dan luaran kita. Riwayat 3602. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Humaid qala hadatsana Ali bin Abi Bakr an al-Jarrah bin Ad-Dhaha al-Kindi an Abi Syaibah an Abdullah bin Uqaim an Umar bin Al-Khattab, daripada sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, allamani Rasulullah, Nabi SAW telah mengajarku satu doa. Qal, maka Nabi bersabda, Qul, katakanlah wahai Umar akan doa ini. Apakah doa dia? Jom kita baca sama-sama. Allahumma ja'al sarirati khaira min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Apakah terjemahan bahagian pertama doa ini? Ya Allah, jadikanlah dalamanku, apa yang tidak kelihatan, dalaman hati kita, dalaman kita. Ya Allah, jadikanlah dalamanku lebih baik daripada luaranku. Namun, kita bukanlah tak nak luaran kita rosak, teruk, kotor dan sebagainya. Kita minta waj'al, dan jadikanlah ala niyati, luaranku salihah, juga baik, juga elok. Kemudian kita minta juga doa, Allahumma inni as'aluka min salihi ma tu'tin nas
minal mal wal ahl wal walad ghairid dal walal mudil. Dan bahagian kedua doa ini pun sangat bagus. Apakah maksudnya? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu min salihi, daripada sebaik-baik apa yang kamu kurniakan kepada manusia, daripada sebaik-baik harta, sebaik-baik keluarga, sebaik-baik anak, ghairid dal, bukannya yang boleh menyesatkan, bukannya yang menjadikan aku sesat, walal mudil, dan tidak pula menjadi penyesat. Kita tak nak dengan nikmat yang Allah bagi, kita menjadi semakin sesat, apatah lagi menyesatkan. Kita nak minta yang terbaik daripada anak, harta dan juga keluarga. Kata Imam Tirmizi, hadis ini gharib. La na'rifu, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sudut ini. Walaysa isnaduhu bil qawi, dan sanadnya tidaklah begitu kuat. Riwayat 3603. Wabi ilaihi qala hadatsana Uqbah bin Mukram qala hadatsana Sa'id bin Sufyan al-Jahdari qala hadatsana Abdullah bin Ma'dan qala akhbarani Asim bin Kulayb al-Jarmi an abihi an jaddi qala dakhaltu ala nabi, aku telah masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat. Wa qad wada'a yadahu al-yusra, dan Nabi telah meletakkan tangan kiri baginda ala fakhidhihi al-yusra, pada paha kiri baginda. Wa wada'a yadahu al-yumna, dan baginda telah meletakkan tangan kanan baginda di atas paha kiri kanan baginda. Maksudnya Nabi sedang berada dalam keadaan tasyahud. Wa qabada asabi'ahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggenggam jari jemari baginda. Wa basata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghamparkan, mengeluarkan jari telunjuk baginda. Wa huwa yaqul, dan sewaktu baginda Nabi SAW berkeadaan sebegini, maka baginda membaca doa, Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku di atas agama. Maka daripada sini kita belajar bahawa pada halaya, sebahagian para ulama menyebut fihi, dalam hadis ini menunjukkan bahawa idamatu isyarati tasyahud, jari telunjuk menunjukkan tasyahud, ianya berterusan sampailah akhir solat. Sebab doa yang muqallibal qulub ni Nabi baca lepas habis tahiyat dan selawat, dan pada waktu itu keadaan jari baginda masih begitu. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib daripada sudut ini. Maka di sini kita belajar sebelum daripada memberi salam, antara doa yang sunnah dibaca adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Riwayat 3604. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdul Warith bin Abdul Samad qala hadatsani Abi qala hadatsana Muhammad bin Salim qala hadatsana Thabit al-Bunani qala li. Maka Nabi SAW telah bersabda kepada Thabit al-Bunani, Ya Muhammad, maka sabda Nabi, wahai Muhammad, idza ishtakaita, apabila kamu berasa sakit, fadha' yadaka, maka letakkanlah tangan kamu haitsu tashtaki, di mana kamu sakit. Summa qul, kemudian bacalah. Lalu daripada sini Nabi ajar, kalaulah kita sakit, apa yang patut kita buat? Letakkan tangan kita dekat tempat yang sakit. Contohnya sakit sini, maka letakkan sini. Dan bila dah letakkan sini, nak baca doa apa? Maka Nabi SAW ajar, kul, bacalah, Bismillah, a'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadha. Apakah terjemahannya? Maka letakkan tangan dekat tempat yang sakit. Bismillah, dengan nama Allah. A'udhu, aku berlindung dengan kemuliaan Allah. Wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, daripada keburukan apa yang aku dapati daripada kesakitanku. Maka sabda Nabi, nak buat berapa kali? Summarfa' yadak, angkat tangan kamu. Summa a'id zalik, kemudian ulang balik, letakkan tangan dekat tempat yang sakit, baca doa yang sama tadi. Bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Angkat balik. Sabda Nabi, lakukanlah itu witra dalam bilangan yang ganjil. 3 kali, 5 kali, 7 kali. Lakukan bacaan doa tersebut pada anggota badan yang sakit dalam bilangan yang ganjil, sabda Nabi.
Fa inna Anas bin Malik, maka sesungguhnya Anas bin Malik telah meriwayatkan kepadaku bahawa Nabi SAW telah menceritakan kepadanya hadis ini, telah menceritakan kepadanya amalan ini. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada sudut ini. Lalu 3605. Maka tadi yang Muhammad itu bermaksud adalah Muhammad bin Salim. Maka sahabat Nabi Thabit Bunani ajar kepadanya amalan ini, dan Thabit Al-Bunani ambil amalan ini daripada Anas, dan Anas bin Malik mengambilnya daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 3605. Wabi ilahi qala hadatsana Husain bin Ali bin Al-Aswad Al-Baghdadi qala hadatsana Muhammad bin Fadl an Abdurrahman bin Sa'ad Hafsah binti Abi Katsir an Abiha Abi Katsir an Ummi Salamah, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pada hadis ini menerangkan tentang doa yang sunnah dibaca ketika mana mendengar azan maghrib. Bila dengar azan maghrib, maka sunnah baca doa ini. Maka daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Allamani Rasulullah," baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku doa ini. Dalam riwayat yang lain menyebut ketika mana dibaca ketika mana datangnya waktu malam, ketika mana masuknya waktu maghrib. Maka apakah yang Nabi suruh Ummu Salamah baca? Apakah doa dia bila masuk waktu maghrib? Allahumma hadza istiqbalu lailik. Ya Allah, azan ini, maksudnya adalah hadza, maksudnya azan ini. Azan ini adalah menyambut kedatangan malammu. Wastidbari naharik, dan perginya siangmu. Wa aswatu du'atik, dan azan ini adalah suara panggilanmu. Wa huduri salawatik, dan azan ini adalah tanda telah masuknya, telah hadirnya waktu solatmu. As'aluka an taghfirali, lalu aku meminta agar dikau mengampunkan daku. Maka kita boleh baca doa ini ketika mana masuknya waktu maghrib, bila mendengar azan maghrib. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Kami hanya mengetahuinya daripada wajah ini, wa Hafsah binti Abi Katsir la na'rifuha wa la abaha. Kata Imam Tirmizi, Hafsah binti Abi Katsir, kami tidak mengenali perawi ini dan juga tidak ayahnya. Riwayat 3606 berkenaan tentang barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka pada waktu itu kalimah ini akan sampai kepada Allah selagi mana dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Maksudnya Allah akan terima ucapan tersebut selagi mana dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Maka riwayat 3606, wa bi ilaihi qala sana Husain bin Ali bin Yazid as-Sudai al-Baghdadi qala hadatsana al-Walid bin al-Qasim al-Hamdani an Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah, daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qala abdun, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ucapan tersebut. Tapi bagaimanakah ucapan tersebut? Mukhlisah, diucapkan dengan ikhlas. Maka apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka apa yang berlaku? Sabda Nabi, futihat, akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Maka kalimah la ilaha illallah yang diucapkan ini akan sampai ke arasy Allah dengan syarat dia tidak melakukan majtanabal kabair selagi mana dia meninggalkan dosa-dosa besar. Maka dengan meninggalkan dosa, amalan itu pada waktu itu akan sampai kepada Allah, gambaran daripada penerimaan Allah terhadap amalan tersebut. Hadza hadisun hasan, hadis ini adalah hadis hasan gharib daripada sudut ini. 3607, doa yang lain berkenaan tentang meminta perlindungan daripada akhlak yang buruk, daripada perangai dan sikap yang buruk. Wabi ilaihi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Ahmad bin Bashir wa Abu Usamah an Misr an Ziyad bin Ilaqa an ammi radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apakah doa yang Nabi pernah minta? Sama-sama kita baca, Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Maka dalam hadis ini Nabi mengajar kita untuk meminta perlindungan daripada 3 perkara.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min munkaratil akhlak, daripada keburukan akhlak, wal a'mal, daripada amalan yang buruk, wal ahwa, dan juga daripada nafsu, kehendak yang buruk yang tidak elok. Maka doa ini pun penting agar kita dijauhkan daripada akhlak yang buruk, nafsu dan amalan yang buruk. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan gharib, dan Ziyad bin Ilaqah, pakcik beliau, dikenali sebagai Qutbah bin Malik, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW, sahibun Nabi. Riwayat 3608. Wabi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala akhbarana al-Hajjaj bin Abi Uthman an Abi Zubair an Aun bin Abdullah an Ibni Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baina nahnu nusalli, sedang, kata Abdullah bin Umar, sedang kami solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz qala rajulun minal qaum, tiba-tiba ada seseorang daripada orang ramai mengucapkan, apa yang diucapkan? Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa yang kita biasa baca dalam doa iftitah. Maka tiba-tiba ada seorang sahabat diucapkan perkataan begitu. Maka bila selesai solat, Nabi SAW bersabda, manil qailu kadha wa kadha, siapakah tadi yang mengucapkan zikir-zikir tersebut? Maka seorang lelaki daripada orang ramai telah berkata, ana ya Rasulullah, aku wahai utusan Allah. Maka sabda Nabi, ajibtulaha, aku merasa hairan tentang ucapan yang kamu ucapkan. Kenapa? Futihat laha abwabus sama, dibukakan untuk ucapan tadi pintu-pintu langit. Terbukanya pintu langit untuk amalan, bermaksud pada waktu itu penerimaan Allah terhadap amalan tersebut. Kata perawi, kata Abdullah bin Umar, ma taraktuhunna, aku tidak pernah meninggalkan ucapan yang tadi, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata Abdullah bin Umar, aku tidak pernah meninggalkan ucapan ini semenjak aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah gharib, hasan sahih daripada sudut ini, dan perawi yang bernama Hajjaj bin Abi Uthman, beliau juga dikenali dengan Hajjaj bin Maisarah As-Sawwaf, dan kunyah beliau adalah Abu Salt, dan beliau adalah seorang yang thiqah di sisi para ulama hadis. Riwayat 3609. Maka ini berkenaan tentang zikir Subhana Rabbi wa bihamdih, yang mana ini merupakan salah satu daripada zikir-zikir para malaikat. Maka riwayat yang ke-3609, wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala akhbarani al-Jurairi an Abi Abdullah al-Jisri an Abdullah bin Samit an Abi Dzar, daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adahu, telah datang menziarahi beliau. Nabi ziarah pada waktu itu Abu Dzar al-Ghifari. Au anna Abu Dzar, perawi ada keraguan sama ada Nabi yang menziarahi Abu Dzar ataupun Abu Dzar al-Ghifari yang telah datang menziarahi Nabi. Maka Abu Dzar telah berkata, bi abi anta wa ummi, aku tebus kamu dengan ibu dan ayahku wahai Rasulullah. Maka apakah soalan dia? Ayyul kalami, ucapan apakah ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah? Apakah zikir, ucapan yang paling dicintai oleh Allah? Maka sabda Nabi SAW, mastafahu Allahu li malaikatih, ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang Allah telah pilih untuk zikir para malaikatnya. Maka apakah antara zikir para malaikat? Sama-sama kita baca, Subhana Rabbi wa bihamdih, Maha suci Tuhanku dan segala puji-pujian baginya. Kemudian Nabi sebut lagi sekali, Subhana Rabbi wa bihamdih. Maka ini adalah antara zikir para malaikat dan ucapan yang disukai oleh Allah. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. 3610, berkenaan tentang doa di antara azan dan iqamah adalah mustajab. Adalah waktu mustajab. Sebab itu sementara tunggu iqamah, banyakkan berdoa. Maka para sahabat tanya kepada Nabi, nak doa apa? Kalaulah ianya adalah doa yang mustajab. Maka Nabi SAW ajar,
Terima kasih banyak-banyak Ramadan Majid. Jazakumullahu khairan. Allahumma salli ala Muhammad. Mana tadi? Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Hisham bin Rifai Muhammad bin Yazid al-Kufi qala hadatsana Yahya bin al-Yaman qala hadatsana Sufyan an Zain al-Ammi an Abi Iyas Muawiyah bin Qurrah an Anas bin Malik, daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-du'a la yurad, doa tidak ditolak di antara azan dan iqamah. Maka antara azan dan iqamah waktu mustajab doa, doa tak ditolak. Maka jangan disia-siakan waktu tersebut. Maka para sahabat telah bertanya, "Famadza naqulu ya Rasulullah?" Kalaulah antara azan dan iqamah adalah mustajab doa, waktu makbul doa, maka apa yang patut kami doa wahai Rasulullah? Soalan yang bagus. Maka Nabi SAW bersabda, "Salullaha, mintalah kamu kepada Allah al-afiyah, keafiatan, kesejahteraan di dunia dan akhirat." Maka sebab itu, mengikut hadis ini, nanti hadis yang berikut ada penambahan perkataan, mintalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Dan sungguh telah menambah Yahya ibnul Yaman hadis ini dengan lafaz, para sahabat bertanya, maka apa yang patut kami ucapkan? Maka Nabi SAW bersabda, salullahal afiyah fid dunya wal akhirah. Riwayat 3611. Saya minta izin untuk minum. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم عن سفيان عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه, daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, riwayat yang lebih kurang sama cuma sanad yang berbeza, bahawa doa tidak ditolak di antara azan dan iqamah. Sabda Nabi, ad-du'a la yuraddu bainal azani wal iqamah. Maka jangan disia-siakan dengan kita tak berdoa. Pada waktu itu kita duduk, tak buat apa-apa. Banyakkanlah doa, minta di antara azan dan iqamah. Kata Imam Tirmizi, dan beginilah yang telah diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al-Hamdani hadis ini, daripada Buraid bin Abi Maryam, daripada Anas, daripada Nabi SAW, riwayat yang seumpama ini, wa hadza ashah, dan sanad ini lebih sahih daripada sanad sebelumnya. Bab yang ke-120 berkenaan tentang kelebihan orang yang sentiasa mengingati Allah. Orang yang asyik, maksudnya yang tenggelam ketika mana, bukan tenggelam dalam laut, tak. Maksudnya dia asyik, dia tak perasan apa-apa ketika mana dia berzikir kepada Allah. Maka orang yang sibukkan diri dengan berzikir, Allah akan ampunkan dosanya di hari akhirat kelak. Jom kita lihat riwayat. Wabi ilai qala hadatsana Abu Quraib bin Muhammad bin Al-Ala qala hadatsana Abu Muawiyah an Umar bin Rashid an Yahya bin Abi Katsir an Nabi Salama an Nabi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului jauh ke depan golongan al-mufarridun. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa mal mufarridun? Apakah yang dimaksudkan dengan al-mufarridun? Sabda Nabi, al-mufarridun adalah al-mustahtarun, mereka yang asyik, mereka yang tenggelam di dalam amalan mengingati Allah, fi zikrillah, di dalam amalan mengingati Allah. Maka sebab itu pada sinhara disebut, apakah maksud al-mustahtarun? Al-muli' bih la yubali bima fa'ala fih. Orang yang dia dah tak sedar apa-apa, kita terlalu asyik. Macam contohlah, orang yang asyik dengan bola, dia tak sedar, 2 jam setengah habis. Orang yang asyik dengan menonton sesuatu, maka dia tak sedar, dah habis 5 jam. Kalaulah yang bersiri, dah habis rupanya 2 hari 2 malam. Dia tengok siri tersebut, dia tak sedar. Dia asyik, dia dah tenggelam. Maka orang yang dah asyik pada waktu itu di dalam mengingati Allah, dia sampai tak perasan. Maka kelebihannya adalah sabda Nabi, yada'u zikru anhum athqalahum, zikir tersebut akan menggugurkan daripadanya dosa-dosanya. Fayatuna, maka dia akan datang pada hari kiamat khifafa, dalam keadaan ringan, tanpa sebarang bebanan dosa.
Ini kelebihan orang yang mengingati Allah dan dia asyik dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib 3613 yang ini berkenaan tentang zikir subhanallah walhamdulillah. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abu Muawiyah an al-Amash an Nabi Shalih an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahawa baginda Nabi SAW telah bersabda, la an aqul, aku dapat mengucapkan sabda Nabi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya. Sabda Nabi, aku dapat mengucapkan zikir ini lebih aku suka daripada apa yang terbit ke atasnya matahari. Dalam kurungan maksudnya dunia dan seisinya. Orang yang benar-benar pada waktu itu dah menghayati zikir, mengingati Allah, maka dia dah tak kisah apa-apa. Sebab itu sabda Nabi, aku dapat berzikir lebih aku suka daripada dunia dan segalanya. 3614 daripada hadis-hadis riwayat Sunan Tirmizi. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abdullah bin Numair as-Sa'dan al-Qummi an Abi Mujahid an Abi Mudillah an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, salasatun, ada 3 golongan, la turaddu da'watuhum, doa mereka tidak ditolak. Ada 3 golongan yang doa mereka tak ditolak. Sebenarnya orang-orang yang doanya tak ditolak banyak. Cuma dalam hadis ini Nabi sebut 3. Lalu siapakah 3 golongan yang doa mereka tak ditolak? As-saimu hina yuftir, orang yang berpuasa sewaktu berbuka. Sebab itu ketika mana kita berpuasa, waktu berbuka tu sebaik-baiknya kita sibukkan diri dengan berdoa. Nak masak, persiapan, jamuan, hidangan semua, siapkan awal. Kadang-kala rugi. Waktu itulah kita sedang sibuk siapkan hidangan. Waktu itulah kita sedang sibuk pada waktu itu dengan perkara yang lain. Padahal sabda Nabi, orang yang berpuasa waktu berbuka, maka itu adalah waktu mustajab doa. Golongan yang kedua mustajab doa sabda Nabi, wal imamul adil, pemerintah yang adil, maka doanya mustajab. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya, yang dizalimi. Maka sabda Nabi, yarfa'uha Allah, Allah mengangkat doa mereka fauqal ghamam, ke atas awan, wa yaftahu laha, dan akan dibuka, dan Allah membuka untuk doa-doa tadi pintu-pintu langit. Maka Allah berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, la ansurannaka, pasti dan pasti aku akan menolongmu, walau ba'da hin, walaupun setelah beberapa ketika. Ini untuk doa orang yang teraniaya. Maka berhati-hati kita, jangan kita menganiaya sesiapa, jangan kita menzalimi sesiapa, sebab doa mereka mustajab dan pada waktu itu diangkat oleh Allah, dan Allah berjanji untuk membantu dan menolong orang yang dizalimi. Kata Imam Tirmizi, Sa'dan al-Qummi, beliau adalah Sa'dan bin Bishr, dan sungguh telah mengambil hadis daripadanya Isa bin Yunus, Abu Asim, dan lebih daripada seorang daripada kalangan ulama-ulama hadis yang besar. Kata Imam Tirmizi lagi, wa Abu Mujahid, dan Abu Mujahid pula adalah Sa'ad at-Ta'i. Sementara Abu Mudillah, beliau adalah maula, hamba yang telah dimerdekakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma. Wa innama na'rifuhu, dan kami hanya mengetahuinya melalui hadis ini, dan diriwayatkan daripada beliau hadis ini dalam bentuk yang lebih panjang daripada ini dan periwayatan yang lebih sempurna. 3615. Ini berkenaan tentang doa meminta penambahan ilmu dan meminta ilmu yang bermanfaat. Sebab ada je ilmu yang tak bermanfaat. Ada dia ilmu yang menjadikan manusia itu jauh daripada Allah, sesat daripada kebenaran. Maka kita diminta untuk berdoa ilmu yang bermanfaat, meminta ilmu yang bermanfaat. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abdullah bin Numair dan Musa bin Ubaidah dan Muhammad bin Thabit an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda dalam doa baginda. Apakah antara doa baginda? Jom kita sama-sama doa. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Bahagian pertama doa apakah dia? Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa yang engkau telah ajarkan kepadaku. Wa 'allimni, dan dikau ajarlah kepadaku
ma yanfa'uni, hanya yang bermanfaat buatku. Jangan ajar aku benda yang tak bermanfaat untukku ya Allah. Wazidni ilma, dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Alhamdulillah ala kulli hal. Nabi teruskan doa, segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Wa a'udzubillah min hali ahli nar, dan aku berlindung kepada Allah dengan Allah daripada keadaan penghuni neraka. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib daripada sudut ini. Riwayat yang seterusnya menceritakan tentang bagaimana Allah ada memberikan tanggungjawab kepada malaikat-malaikat khusus yang mana kerja mereka hanya mencari majlis zikir, majlis mengingati Allah, majlis ilmu, dan majlis yang pada waktu itu mengingatkan manusia kepada Allah. Riwayat yang ke-3616. Wabi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ataupun daripada Abu Sa'id Al-Khudri, perawi ada keraguan, radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi, sesungguhnya bagi Allah, malaikatan, ada malaikat-malaikat. Apakah kerja malaikat ini? Sayyahin, mereka berlega-lega, berjalan-jalan pada waktu itu di atas muka bumi. Dan malaikat ini tak ada kaitan dengan malaikat yang lain, pencatat amalan ke, tak ada. Malaikat ini malaikat ekstra. Sebab itu sabda Nabi, fudla, mereka ini adalah malaikat tambahan, an kuttabin nas, daripada malaikat yang bertanggungjawab untuk manusia. Ada malaikat hafazah, malaikat pencatat, ini ekstra. Yang mana kerja malaikat ini berlega-lega, berjalan-jalan, apa yang dia cari? Sabda Nabi, فَإِذَا وَجَدُوا, apabila mereka menjumpai aqwaman, sekumpulan manusia, يَذْكُرُونَ اللَّهِ, yang sedang mengingati Allah, tanadaw, mereka akan saling menyeru, halummu ila bughiyatikum, kemari kepada apa yang kamu cari. Jom ke sini. Apa yang kamu cari ada kat sini, iaitu majlis ilmu, majlis zikir, majlis mengingati dan membesarkan Allah. Fayaji'un, maka para malaikat yang lain akan datang. Fayahufun, dan mereka akan mengerumuni akan penduduk majlis tersebut sampailah ke langit dunia. Maka Allah akan bertanya kepada mereka, ayya syai'in taraktum ibadi yasna'un, pada keadaan apakah kamu telah meninggalkan hamba-hambaku? Apa yang hamba-hambaku buat? Maka mereka menjawab, kami telah meninggalkan mereka yang sedang memuji Allah, wa yumajjidunak, mengagungkanmu, wa yadhkurunak, dan mengingatimu. Maka Allah bertanya, hal ra'auni, adakah mereka yang sedang mengagungkan, mengingatiku, mereka nampak aku? Maka para malaikat menjawab tidak. Maka Allah bertanya lagi, fa kaifa law ra'auni, apakah keadaan mereka kalaulah mereka melihatku? Maka para malaikat ini menjawab, law ra'auka, kalaulah mereka melihatmu ya Allah, lakanu ashadda tahmida, pasti mereka akan lebih bersungguh-sungguh menambahkan pada waktu itu pujian dan mengagungkan, dan pada waktu itu menambahkan berzikir. Maka Allah bertanya lagi, wa ayyu syai'in yatlubun, mereka yang sedang berzikir mengingatiku ini, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cari? Maka para malaikat menjawab, yatlubunal jannah, mereka menginginkan syurga. Allah bertanya lagi, fahal ra'auha, adakah mereka dah nampak syurga? Malaikat ini menjawab, la, tidak ya Allah. Maka Allah bertanya lagi, fakaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka melihat syurga? Maka para malaikat menjawab, law ra'auha lakanu ashadda laha talaba, kalaulah mereka melihat syurga, lagi bersungguh-sungguh mereka menginginkan syurga, wa asyaddu 'alaiha hirsa, dan lagi bersungguh-sungguh mereka pada waktu itu mahukan syurga. Maka Allah bertanya lagi, famin ayyi syai'in yata'awwazun, apa yang mereka meminta perlindungan daripada benda apa mereka minta perlindungan? Maka malaikat menjawab, yata'awwazuna minan nar, mereka meminta perlindungan daripada neraka. Allah bertanya, wa hal ra'uha, adakah mereka pernah nampak neraka? Maka para malaikat menjawab, tidak ya Allah. Maka Allah bertanya lagi, fa kaifa law ra'auha, bagaimanakah kalau mereka melihat neraka?
Maka pada waktu itu para malaikat menjawab, kalaulah mereka melihat neraka, lakanu ashadda minha haraba, nescaya mereka akan lebih bersungguh-sungguh untuk lari menjauhkan diri daripada neraka. Wa ashadda minha khaufa, dan lebih takut daripada azab neraka. Wa ashadda minha ta'awudha, dan lebih bersungguh-sungguh meminta perlindungan daripada neraka. Qal, maka fayaqul, Allah bertanya lagi, fa inni, Allah berfirman, fa inni ushidukum, maka sesungguhnya aku menjadikan kamu para malaikat sebagai saksi, anni, sesungguhnya aku, qad ghafartu lahum, aku telah mengampunkan ke semua mereka. Maka para malaikat bertanya, inna fihim fulan al-khata', ya Allah, sesungguhnya dalam banyak-banyak orang itu ada daripada mereka yang banyak dosa. Lam yuridhum, dan orang ini dia bukan datang bertujuan nak join majlis zikir pun, majlis ilmu pun. Tujuan dia bukan pada waktu itu nak turut serta dalam majlis ilmu, majlis zikir pun. Maka adakah orang tersebut pun diampunkan? Maka firman Allah, maka kata para malaikat, innama ja'ahum lihajah, dia hanya datang kerana ada keperluan. Mungkin dia nak tunggu orang, mungkin pada waktu itu dia nak buat sesuatu, lalu dia duduk dia. Maka adakah orang seperti itu pun diampunkan? Maka sabda firman Allah, humul qawmu, mereka ini adalah golongan manusia, la yashqa, tidak celaka, tidak tercela, lahum jalis, orang yang duduk bersama dengan mereka. Orang yang duduk bersama dalam majlis zikir, majlis ilmu, majlis mengingati Allah, walaupun tujuan dia pada awalnya bukan nak duduk pun, tapi kalaulah dia duduk, Allah akan ampunkan mereka semua. Pengampunnya Allah, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Riwayat 3617, wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an Hisham bin al-Ghaz an Makhul an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda kepadaku, aksir, perbanyakkanlah ucapan la haula wala quwwah illa billah. Banyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Sabda Nabi, fa innaha min kanzil jannah. La haula wala quwwata illa billah adalah antara khazanah syurga. Orang yang banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, lagi banyak nikmat daripada lagi banyak berkaitan syurga yang dia akan dapat. Kemudian berkata Makhul, faman qala, barang siapa yang melazimkan diri mengucapkan la haula wala quwwata illa billah wala manja minallahi illa ilaih. Apa zikir dia? La haula wala quwwata illa billah wala manja minallahi illa ilaih. Maka berkata Makhul, kasyafa anhu, akan dihilangkan daripadanya 70 pintu daripada kemudaratan, 70 baban minad dur, adnahun, dan yang paling ringan daripada itu adalah al-faqr, kefakiran. Hadis ini kata Imam Tirmizi, sanadnya tidaklah bersambung kerana Makhul tidak pernah berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Riwayat 3618 menceritakan tentang setiap Nabi ada doa yang mustajab, tetapi Nabi simpan doa itu supaya boleh digunakan untuk umat baginda untuk syafaat kelak. Riwayat yang ke-3618, wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abu Muawiyah an al-Amash an Abi Shalih an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap daripada nabi ada doa yang Allah pasti terima, doa yang Allah pasti makbul. Sabda Nabi, aku tak pernah gunakan doa tersebut. Wa inni tabatu, dan aku telah menyimpan dakwati, doaku. Kenapa Nabi simpankan doa mustajab tersebut? Syafa'atan li ummati, kerana nak memberi syafaat bagi umatku. Bayangkan Nabi memikirkan pada waktu itu merisaukan umat baginda. Sabda Nabi, wahya nailah, dan syafaatku akan diperolehi dengan izin Allah jika Allah berkehendak. Man mata, sesiapa yang meninggal dunia daripada kalangan umatku, syaratnya la yusyriku billahi syai'a, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Riwayat yang terakhir untuk sesi ini, riwayat 3619,
berkenaan tentang pentingnya bersangka baik dengan Allah. Kerana Allah melayani hamba berdasarkan sangkaan hamba itu kepada Allah. Orang yang bersangka baik kepada Allah, Allah kurniakan kepadanya kebaikan walaupun ketika mana dia sedang diuji. Sebab itu dalam berdoa pun, kalaulah kita berdoa dalam keadaan tak yakin Allah terima, maka Allah tak terima. Sebab itu Nabi suruh, wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa dalam keadaan kamu yakin doa kamu Allah terima. Maka hadis ini menceritakan Allah melayani hamba berdasarkan sangkaan hamba itu kepada Allah. Riwayat yang terakhir untuk sesi ini. Wa bi ilai qala sana Abu Quraib bin qala sana Abu Muawiyah wa bin Numair adalah masya Nabi sallallahu Nabi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, yaqulullah, hadis kursi, Allah telah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku adalah berdasarkan kepada sangkaan hamba-Ku terhadapku. Wa ana ma'ahu, dan aku sentiasa bersama dengan hamba-Ku. Hina yadhkuruni, sewaktu hamba-Ku mengingatiku. Bila kita ingat Allah, maka bantuan Allah, pertolongan Allah, Allah sentiasa bersama dengan kita. Fa in dzakarani fi nafsih, kalaulah dia mengingatiku pada dalam hatinya, maka aku akan mengingatinya pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, kalaulah hamba-Ku mengingatiku, firman Allah, dalam kelompok, zakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku akan mengingatinya pada kumpulan yang lebih baik daripada mereka, itulah kumpulan para malaikat. Wa in iktaraba ilayya shibra, sekiranya hamba-Ku datang kepadaku kadar sejengkal, firman Allah, maksudnya sedikit, iktarabtu minhu zira'a, aku akan dekat kepadanya kadar satu hasta. Wa in iktaraba ilayya zira'a, kalaulah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku kadar satu hasta, iktarabtu ilayhi ba'a, aku akan mendekat kepadanya kadar satu depa. Dan jika hamba-Ku datang berjalan, yamshi ataituhu harwalah, aku akan datang kepadanya berlari. Maksudnya apa yang kita buat, Allah akan lebihkan pada waktu itu balasannya kepada kita. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa yurwa, dan diriwayatkan daripada A'mash berkenaan tentang maksud hadis ini, maka kata A'mash, man taqarraba minni shibra, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku kadar sejengkal, aku akan mendekat kepadanya kadar satu hasta. Maksud daripada dekat, taqarrub, dekatnya Allah, kata A'mash bermaksud yakni bil maghfirah, dengan pengampunan, wal rahmah, dan rahmat kasih sayang Allah. Dan beginilah yang telah ditafsirkan oleh sebahagian ahli ilmu akan hadis ini. Mereka berkata, innama ma'nahu, yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah idza taqarraba ilayyal 'abdu, apabila hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku, bi ta'ah, dengan ketaatan kepadaku, wa bima umirtu, dan dengan apa yang aku perintah dan suruhkan ia, tusari'u ilaih, akan segera kepadanya pengampunanku dan rahmatku, firman Allah Subhanahu wa taala. Riwayat 3620, kita sambung jam 12.30 nanti. Lalu jam 12.30 ada sesi setengah jam lagi, sebab ini nak ganti kelas pagi esok, yang mana pagi esok saya tak sempat nak buat kerana ke airport insya-Allah. Lalu terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi jam 12.30 nanti insya-Allah kepada yang berkelapangan.